وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, adik-adik yang mengikuti di Facebook, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendengar surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 sebentar tadi, memulakan My Quran Time pada hari ini. Mari sama-sama kita baca doa, Maha Sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Sama-sama kita baca Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan juga satu doa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepada diriku, kepada diri kita semua tuan-tuan yang berada di rumah, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam My Quran Time teruskan tuan-tuan yang berada di rumah buka mushaf ya, dapatkan mushaf ataupun muat turun smart Quran. Dan bagi tuan-tuan yang mungkin ada kata saya tertinggal lah bagi siri pertama, kedua, ketiga, keempat ya, halaman 1 2 3 4, hari ini adalah hari ulang kaji, hari Jumaat dan hari Sabtu hari ulang kaji, dan kita sudah pun mengikuti siri pertama hingga siri keempat, 4 halaman ya, 4 halaman. Tuan-tuan boleh ikuti di Facebook TV Al-Hijrah senarainya, ataupun juga boleh ikuti di YouTube My Quran Time ya, untuk sama-sama mengikuti siaran ulangan. Dan bagi hari ini kita bertuah kerana kita bersama dengan dua qari peringkat antarabangsa ya. Sudah tentunya Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Dan juga alhamdulillah, dan Ustaz Abdul Khair. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bertemu sebelum ni di bulan Ramadan Ustaz. Ya, hari ini di bulan Syawal, sama air raya boleh ya, masih lagi. Okey. Alhamdulillah, maksudnya suara Ustaz masih lagi sama macam bulan Ramadan. Tak bermusim suara. Tak bermusim. Masya-Allah. Abdul Khair ni terkenal dengan suara tak ada musim. Tak ada musim. Alhamdulillah. Ya? Masya-Allah. Okey, masya-Allah. Walaupun mungkin Ustaz Abdul Khair orang Perak Ustaz ya? Saya orang Perak. Orang Perak ya. Dia musim durian mungkin kadang-kadang ya, tapi suara tak bermusim. Harapnya juga kita tuan-tuan yang berada di rumah tidak ada musim. Suara kita dikumandangkan membaca ayat-ayat daripada Allah, kerana inilah seruan daripada Allah untuk kita pastikan kita berjaya, yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Khair sebentar tadi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita nak, Allah nak kita berjaya. Allah nak kita berjaya dengan caranya ialah bertakwa, dengan 5 ciri pada ayat nombor 3 dan nombor 4. Dan sudah tentunya takwa ini hasil daripada apa? Interaksi kita dengan Alkitab sebagai hidayah, sumber hidayah yang kita mohon pada setiap hari. Jadi mari kita sama-sama mulakan majlis kita pada hari ini dengan lantunan bacaan Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ustaz ya. Ustaz Tirmizi pimpin kita, dan kemudian nanti kita akan terus ya bersama dengan Ustaz Abdul Khair. Satu, kita nak baca ulang kaji ya, dan kemudian kita belajar tajwid. Pastikan 4 halaman ni kita baca yang terbaik, kerana hari esok kita sudah bergerak pada halaman 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau kita dah baca yang terbaik ini, insya-Allah kalau Ustaz Tirmizi dah boleh endorse itu, ataupun Ustaz Abdul Khair disahkan oleh hakim peringkat antarabangsa, kira okeylah tu, masya-Allah kan. Itu hasil. Walaupun tuan-tuan tak dapat dengarkan, yang itu tuan-tuan kena carilah guru-guru di kawasan setempat untuk dengarkan secara lisan ya, untuk semak cara sebut. Tapi hari ini perhatikan betul-betul. Mari sama-sama kita mulakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan Ustaz Tirmizi membacakan surah Al-Fatihah. Kita berdoa pada Allah. Kita pada ayat yang keempat itu kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami beribadah menghambakan diri kepada Allah. Esa secara tauhidnya di situ ada elemen tauhid dan padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Inilah yang kita doa banyak-banyak pada hari ini. Di Facebook ada yang kata menghadiri majlis kematian, ada yang sakit pada hari ini, kita doakan. Dan sudah tentunya kalaupun kita sembahyang ataupun kita baca Quran, mungkin ada di kalangan tuan-tuan berseorangan dia sekarang ini, tetapi kita kena ingat ibadah kita ini juga kita doakan ya Allah kami beribadah ada kawan-kawan lain yang berada di tempat lain ya. Yang itu yang sebabnya antara ciri orang bertakwa yang dibacakan awal tadi daripada ayat nombor 3 iaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, infakkan rezeki. Kalau tuan-tuan yang belum lagi sempat infak, ambil peluang pada hari ini lepas Quran time ataupun sekarang pun boleh infak. Salah satunya infak share. Ya, mungkin ada lagi yang saya tengok tu belum lagi share dekat Facebook. Tuan-tuan share pasal kita tak tahu. Mungkin dengan asbab tuan-tuan share tersebut Allah memberi hidayah kepada ramai orang, mereka berminat kerana mendengar alunan Al-Quran, kefahaman daripada Al-Quran. Jadi sila share sekarang ya tuan, mohon di share. Dan kalau yang di depan kaca TV boleh beritahu ya, walaupun hari Sabtu ya, walaupun hari ini mungkin ramai yang sibuk pergi bercuti nak shopping dan sebagainya, kita ambil masa sekejap lantaran inilah cara untuk kita betul-betul nak memahami ya, salah satu kaedah untuk memahami dan membaca dengan cara yang terbaik pada hari ini insya-Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita mengulang kaji halaman 1 surah Al-Fatihah telah dibacakan oleh Ustaz Tirmizi, halaman 2 dibacakan oleh Ustaz Abdul Khair sebentar tadi. Jadi kita nak meneruskan dengan bacaan daripada ayat ataupun halaman nombor 3. Isi kandungannya kalau halaman nombor 2 ayat 1 sampai 5 itu bercerita tentang 5 ciri orang bertakwa lantaran dia selalu berinteraksi dengan Al-Kitab. Itu muka surat 2. Muka surat 3 ini apa yang kita akan baca dipimpin oleh Ustaz Abdul Khair daripada ayat 6 hingga 16 nanti. Tuan-tuan baca mantap-mantap tuan-tuan ya. Ustaz Abdul Khair nanti Ustaz akan pakai lagu yang nafas pendek ke nafas panjang Ustaz? Kita tengok pada ayat biasa Baqarah ni dia ayat panjang-panjang kan. Jadi kita tarik nafas tu panjang-panjang. Jadi tuan-tuan sekalian sila tarik nafas dulu, okey. Tapi insya-Allah tuan-tuan akan dipimpin dengan cara yang terbaik ya Ustaz ya. Pimpin yang kat rumah tu, pasal ada yang mesej dekat Facebook dia kata, "Ustaz, boleh tak buat satu lagi program khas untuk orang yang nafas pendek?" Sampai tak begitu sekali. Buat program lain, baca pendek-pendek. Pasal kalau Ustaz Tirmizi, Ustaz, kalau ada masa pendek ya, tapi kalau bagi masa panjang, dia boleh 2-3 baris itu sekaligus kan. Jadi insya-Allah bagi tuan-tuan yang berada di rumah, muka surat ini apa yang kita akan baca nanti, kita akan lihat 2 ciri orang yang kufur ayat 6 dan 7, dan pada ayat ke-8, 9, 10, 11, 12 hingga 16 itu ciri orang yang sakit hatinya, yang munafik ya. Wa minan nasi may yaqul, walaupun perkataan mufrad di situ seorang bercakap, tetapi dia cakap apa? Amanna. Siapa? Mengapa kami beriman? Pasal dia nak beritahu kepada orang Islam bahawa saya beriman dengan kamu. Dia nak jadi satu geng. Tetapi sebenarnya Allah cakap wa ma hum bimumin. Jadi di sini ciri-ciri orang munafik yang kalau kita lihat yang kita dah belajar wa ma yash'urun pada ayat 9,
Kalau tuan-tuan sampai pada ayat ni nanti, kita kena minta pada Allah, ya Allah jauhkan kami daripada menjadi orang yang tak sedar kami ini dimasuki dengan ciri munafik. Itu. Jadi bila tuan-tuan baca nanti, tuan-tuan bukan lagi baca sekadar wama yash'urun, itu betul dari segi makhrajnya nanti, tetapi lebih daripada itu sampai ke dalam hati kita. Kita minta betul-betul kepada Allah. Dan kalau kita pergi pada ayat 10 itu, Allah cakap ada penyakit, kita mohon pada Allah sambil kita baca itu dalam hati, ya Allah jauhkan aku daripada penyakit. Pada ayat yang ke-12 itu, kita kata pada Allah, ya Allah aku nak buat islah muslihun, tapi jangan sampai aku ini membuat rosak dalam keluarga. Jangan sampai saya ni kata nak buat baik, tapi saya merosakkan anak murid saya dekat sekolah. Saya nak buat baik, bos yang terbaik, pemimpin terbaik, tapi rupanya Allah kata kamu ni tufsidu fil ard. Tak nak, kita minta. Jadi sambil tuan-tuan baca, sambil dalam diri kita itu keluarkan tadabbur yang kita dah belajar, kita hayati bersama dengan Ustaz Abdul Khair. Dan pada ayat yang ke-12 itu bercakap tentang, sekali lagi, ya, sebenarnya yang buat rosak ini ramai tak sedar. So kita minta, ya Allah jangan sampai aku ini tidak sedar, tolong tegur aku ya Allah. Tolong tegur aku ya Allah. Dan pada ayat 13, iaitu jangan kita kata orang buat baik ini low class. Kalau di sini digelar sebagai anu'minu kama amana sufaha. Adakah aku ni nak beriman macam orang bodoh? Dia cakap Abu Bakar, Muhajirin daripada Mekah itu sebagai sufaha. Allah, kita kalau dituduh begitu, kita jangan balas, biar Allah balas, ala innahum humus sufaha. Allah yang melindungi, ya, memperjuangkan kepada perkara ini, walakin la ya'lamun, kerana apa? Mereka tidak tahu. Jadi kita beritahu pada Allah, ya Allah jangan aku ini jadi orang yang tak tahu, bodoh, tak berilmu. Harapnya ilmu kita belajar ini makin menjauhkan kita daripada sifat munafik. Jadi terus sampai ke ayat 16, kita harap kita ini tidaklah apa, menukarkan sesat dengan hidayah. Maksudnya dapat hidayah, tukar. Dapat kitab al-Quran dibazirkan, dapat solat dibazirkan, ya. Allah kata wama kanu muhtadin, mereka itu tidak diberi hidayah. Ya, kerana apa? Easy, mereka senang masuk Islam, mereka senang nak keluar Islam, mereka nak yang mudah-mudah saja. Tapi tuan-tuan yang bersungguh-sungguh sampai hari ini pun masih nak ulang kaji, jom bersama Ustaz Abdul Khair ayat 6 hingga ayat 16 halaman 3 surah Al-Baqarah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, saya diapit dua orang yang alhamdulillah kira penuh dengan ilmu, syarat dengan ilmu. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil manfaat daripada kedua-dua sahabat kita ni, insya-Allah. Baik, saya akan bacakan surah Al-Baqarah bermula ayat yang ke-6 sehingga sehingga 16. Sebelum Ustaz nak baca Ustaz, ya, kalau Ustaz ada nak cadangkan pada penonton di rumah apa penekanan-penekanan, sama ada dari segi tadabbur ke dari segi tajwid, Ustaz boleh beritahu awal-awal. Nanti semua penonton di rumah, saya yakin tuan-tuan dah bersedia nak belajar sesuatu daripada Ustaz Abdul Khair. Sila. Baik, kalau kita tengok Suratul Baqarah ni ayat dia ayat yang panjang. So apa masalah yang Ustaz sebut tadi ialah berkenaan dengan nafas. Okey. Saya rasa benda-benda berkaitan dengan sifat makhraj dan hukum-hukum yang umum tu dah sentiasa kita belajar kan. Tapi kadang-kadang kita ada satu perkara yang kita terlepas pandang Ustaz kan. Sebab ramai orang yang mengadu bila dia baca Quran, dia nak pada ayat-ayat yang panjang tu, masalahnya ialah dia tidak mampu untuk sampai. Tak sampai. Okay. Tapi pada pandangan saya, bila orang tu dia dalam keadaan yang normal, tidak ada apa-apa sakit, sebenarnya nafas dia tu panjang. Betul saya? Nafas dia panjang. Kecuali orang yang ada penyakit asma ke, ada masalah dengan pernafasan, jantung dan sebagainya. Tetapi secara umumnya orang yang dalam keadaan normal, nafas dia cukup panjang. Tapi kenapa berlaku bila baca Quran nafas jadi pendek? Sedangkan bila nyanyi tu dalam toilet tu dia punya chorus tu boleh share kepada penonton. Sebab memang ada soalan-soalan daripada penonton, macam mana saya nafas pendek Ustaz? Mungkin ada kaedah-kaedah tertentu. Baik. Cara. Dia antara yang saya nampaklah. Mungkin kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat penonton-penonton yang lain ada benda-benda yang tuan-tuan boleh share juga. Apa yang saya nampak, yang pertamanya ialah kita menyebut huruf itu dengan sifat dan makhraj, sifat yang tidak sepatutnya. Kadang-kadang terutamanya pada huruf-huruf yang sifatnya berat.
ataupun yang ada sifat hams yang kita kata ada angin kan. Kadang-kadang bila kita menyebut tu khususnya pada huruf-huruf yang ada hams sifatnya, contohnya yang disebut dalam kitab dikata ada huruf-huruf yang ada sifat hams mahmusuha fahassahu syakhsun sakat fa ha sa ha yang ada shin yang berangin tu. Masalahnya bila dia sebut tu dia bukan setakat berangin tapi dia naik angin. Dia naik angin. Dia naik angin. Bila naik angin tu yang menyebabkan nafas kita jadi pendek. Contoh kita baca alhamdu. Dia terlebih. Terlampau lebih. Jadi menyebabkan itu nafas kita pun dia jadi cepat habis. Itu yang pertama. Yang keduanya sebenarnya yang menyebabkan jadi pendek nafas kita ialah dengan sebab kita tak tarik nafas pun Ustaz. Tak tarik nafas pun. Kan? Kita tak tarik nafas pun. Tak tarik nafas betul-betul kita contoh dalam solat tu takbir je bila masuk alhamdulillah tu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin tak tarik nafas langsung. Lepas tu mula dah dia kata nafas pendek. Tak kena ayat panjang macam ni tak tarik nafas pun. Sebab tu kita perlu faham konsep ataupun kita kata ta'rif waqaf tu kan. Apa itu waqaf? Dia beza dengan saktah. Waqaf dan saktah. Benda ni kita nampak satu benda yang kecil tapi sebenarnya besar. Sebab ada perbincangan di kalangan ahlul adab ataupun ulama-ulama ataupun kita sebut ulama qiraat ataupun ahli-ahli Quran. Jadi yang saya nak tekankan untuk hari ini berkenaan dengan nafas. Sebab Ustaz pun duk sebut pasal nafas tadi. Itu dua perkara yang saya nampak besarlah. Yang pertama menyebut huruf tidak mengikut sifatnya yang sebenar, bukan ikut SOP dia lah Ustaz. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Yang keduanya kita tak tarik. Bila baca Quran, bila kita waqaf mesti tarik nafas. Ayat pendek tarik pendek. Ayat panjang tariklah panjang ikut kesesuaian. Wadduha tarik sikit jelah. Jangan nak baca wadduha orang kata panjang Ustaz, panjang imamnya baca. Tak, rupanya wadduha je. Tapi bunyi dia punya nafas tu satu masjid dengar. Contoh Ustaz. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Atas dasar itu kita nak cuba praktikkan apa yang Ustaz cakap tadi tu. Kita tarik nafas ayat 6 surah Al-Baqarah. Silakan. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا
السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Masya-Allah. Alhamdulillah. Satu bacaan yang cukup baik daripada Ustaz Abdul Khair. Sebelum tu Ustaz, saya nak baca sedikit biodata Ustaz Khair. Ya, mungkin ada yang tertanya siapa Ustaz Khair ni. Ini seorang yang cukup hebat, sahabat saya, yang merupakan guru tilawah Al-Quran dan juga tilawah division di UIA. UIA. Kemudian juga ketua unit imam dakwah di Masjid Pusat Islam di UIA, dan yang merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2019 dan juga peringkat antarabangsa 2016, iaitu di negara Kuwait. Mana di Kuwait, dengan seluruh negara-negara Arab ada, Ustaz Akhir dapat nombor 1 mewakili Malaysia. Masya-Allah. Tahniah Ustaz Akhir. Tadi baca lagu apa Ustaz? Boleh kongsi sikit tak baca lagu apa tadi? Mula-mula lagu Hijaz pada bahagian yang pertama, lagu Hijaz. Yang kedua kita kombinasikan, kita nikan dengan pasangkan dengan lagu Bayati di hujungnya. Lagu Hijaz ni favourite Ustaz Tarmizi Abdul Rahman ni. Kalau Tarmizi sekarang dekat utara sekarang ni. Dekat utara sekarang ni. Masya-Allah. Alhamdulillah kita punya rakan-rakan kita di Facebook, saya lihat ramai daripada negara kita, daripada Singapura pun ramai, dan juga daripada Jerman pun ada. Ustaz Tarmizi Abdul Rahman share daripada Jerman pun ada. Sekarang pukul 6.20 pagi katanya. Yang melihat secara langsung kita, masya-Allah. Ustaz sebut tadilah, masing-masing share kita punya rancangan Al Quran Time ni, dan specialnya hari ini kita datangkan khas Ustaz Abdul Khair telah membacakan daripada ayat surah 6 hingga 16 surah Al-Baqarah. Mungkin Ustaz Faz sila. Ya, itu yang kita baca sebentar tadi. Kalau kita tengok ayat 14, 15, 16 dekat bahagian hujung itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada sifat orang yang munafik itu yang kita harap Allah jauhkan daripada kita ialah mereka ini suka memperolok-olokkan orang lain, ya. Suka mengejek-ngejeklah adik-adik yang berada, yang akan masuk sekolah nanti, yang tingkatan 5 ataupun tingkatan 1 2. Pastikan kalau boleh dalam hidup kita ini kita tidak mengejek-ngejek, mengolokkan orang atas kebenaran, ya. Pasal itu membawa kepada apa? Allah boleh memperolok-olokkan. Pasal kebenaran itu dia ada kaitan dengan al-haq, ada kaitan dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang diejek pun akan rasa down, ya, dia akan rasa down, tapi Allah nanti akan cakap sebenarnya walaupun kamu kena ejek, kamu digelar sebagai sufaha, sebagai orang bodoh, ya, tapi nanti Allah akan beri ganjaran mulia kerana berpegang kepada hidayah. Jadi itu yang dinampakkan ayat 15 itu, apabila Allah cakap siapa yang suka olok-olokkan itu, kesannya nanti Allah akan beri peluang pada dia, tapi beri peluang apa? Fi tuyanihim ya'mahun, maksudnya iaitu dia berada dalam keadaan ya'mahun. Daripada perkataan amaha itu maksudnya bukan sekadar mata ini buta, itu umyun, tetapi kalau sampai ya'mahun ini buta pada mata hati. Kita minta jauhkan, insya-Allah. Kita menyambung pada halaman nombor 4 ayat 16 ini dijelaskan oleh 1-2 perumpamaan. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.
bertemu kembali kita dalam My Quran Time baca faham amal kita pada hari ini. Kita mengulang kaji kepada ayat ataupun halaman pertama hingga halaman yang keempat. Alhamdulillah kita bersama pada hari ini Ustaz Abdul Khair dan juga Ustaz Tirmizi. Kita ingin membaca sebentar tadi sudah baca halaman 1, halaman 2, 3 dan selepas ini 4 Ustaz ya. Di mana kita menyambung kepada sifat-sifat orang munafik ini ya. Satu ialah ada yang mengatakan orang munafik ini hanya pada zaman Rasulullah, tapi sebenarnya ia berlaku pada zaman ini Ustaz ya. Dia ada dua, sama ada orang bukan Islam masuk Islam untuk menjadi spy dalam agama Islam ya, di kalangan muslim, tapi satu lagi ialah memang orang itu dalam dia memeluk Islam betul ya di kalangan muslim, tetapi ada cabaran penyakit-penyakit ini yang kita doa pada Allah agar kita terjauh Ustaz ya. Dia tanpa sedar. Tak sedar. Ya. Tak sedar. Dan itu sebabnya kalau kita lihat ayat 17, 18, 19, 20 ini dua perumpamaan Allah bawa Ustaz ya. Yang Ustaz akan bacalah, Ustaz Abdul Khair jugalah Ustaz ya. Kita dah dengar sama hari ini. Abdul Khair kita. Ya, okey. Baik ya. Jadi dua perumpamaan itu, satu pasal api, satu pasal air. Ya. Maksudnya pada orang yang munafik ini bila ada api yang mencerahkan, yang menerangi, Allah kata zahaballahu binurihim, Allah tarik balik ya, bukan tarik api, Allah tarik bukan dia punya terangnya, Allah tarik cahayanya. Jadi Allah fokus kepada cahaya, pasal kalau orang cakap pasal api, kadang-kadang api ni membakar ya. Jadi yang itu biasanya orang tak suka. Hidayah ini dia kalau kita bercakap tentang Quran ke ataupun kalau puasa Ustaz kan, dia seperti daud. Sabar ini seperti daud, seperti cahaya matahari. Cahaya matahari ini panas kan, kita suka dia terang, tapi yang panas tu yang tak tahan kalau kita pergi ke Mekah, Madinah kan. Jadi Allah beri highlight bukan kepada nar tetapi pada nur ya. Allah cakap zahaballahu binurihim, dan ditinggalkan orang itu dalam gelap. Dan perbahasan ulama tentang ayat perumpamaan ini Ustaz ya, dia kalau kita gelap terus gelap tak adalah rasa beza sangat. Betul. Tapi kalau kita mula-mula ada cahaya, seperti tuan-tuan dapat tengok TV, ada lampu dekat rumah, tiba-tiba blackout kan, dan kemudian semuanya gelap, kita akan rasa kan Allah cakap di sini summun bukmun umyun fahum la yarji'un ya. Kalau tuan-tuan masih lagi boleh mendengar, itu okey lagi, boleh bercakap mana switch kan. Tetapi kalau dah sampai 3 dalam 1, ini sebenarnya adalah satu perumpamaan yang amat besar ya, amat besar, dan diikuti dengan perumpamaan pada ayat yang ke-19 seperti hujan. Salah seorang ulama tafsir bercakap tentang perkara ini Ustaz ya. Dia kata sayyib ini, hujan ini adalah seperti Islam. Islam ini bila turun sampai kepada hati manusia, dia akan jadi macam air lah, menghidupkan tumbuhan ya. Jadi ini dua perumpamaan. Jom kita baca daripada ayat 17 hingga 24. Ketika tuan-tuan melihat perumpamaan ini, harap-harapnya kita doa pada Allah, janganlah aku ini jadi orang yang tidak menghargai cahaya daripadamu dan tidak menghargai Islam seperti air hujan yang sebenarnya akan menjadikan kita ni subur. Tetapi kadang-kadang ialah biasalah orang kata, kalau katakan hujan itu bagi orang munafik, dia nampak bahagian petir, bahagian kilat, bahagian gelap. Dia kan kalau cumulonimbus Ustaz ni kan, awannya tu dia rasa wah ini gelap, kemudian petir, saya tak suka. Dia nampak Islam dekat angle sudut itu, bukannya Islam sebagai memberi hujan. Dia selepas petir tu baru dapat hujan. Dan kalau kita kaji petir ni ada banyak manfaat. Kita bincang kemudianlah Ustaz ya. Kita dengar dulu dengan Ustaz Abdul Khair. Tuan-tuan di rumah, halaman 4 ayat 17 kita mulakan. Jom. InsyaAllah sampai 24 saya. Ya. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي
فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Khair, Ustaz Tarmizi ya. Hari ini Ustaz Tarmizi kurang baca Hari ini saya boleh rehat suara ni. Saya pun teruja sebenarnya dengar Fadil Ustaz Abdul Khair baca tadi. Masya-Allah. Kalau boleh Ustaz, alhamdulillah penonton-penonton kita dalam beberapa siri ni Ustaz Faz, kita dah belajar beberapa tajuk berkenaan dengan ilmu tajwid. Antara perkara penting dalam bacaan Al-Quran adalah menerapkan tajwid itu dalam bacaan Al-Quran. Kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dalam bacalah Al-Quran dengan tartil. Okey, kita dah belajar berkenaan dengan pengertian, tujuan dan faedah, dan last sekali pada hari Khamis kita dah menyebut tentang hukum belajar ilmu tajwid. Kita minta Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair selaku guru Al-Quran yang mengajar di UIA ni, apakah Ustaz boleh beri pencerahan kepada kita kepentingan kita nak belajar ilmu tajwid dalam menerapkan bacaan Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Hari ini dia bertanya sahaja. Dia tidak membaca. Hari ini dia ragging anak semua. Alhamdulillah penonton-penonton kata tak jemu-jemu. Ada yang menitiskan air mata dengar suara, masya-Allah. Nabi Sulaiman kata apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Apa maksud dia Ustaz? Hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan yang Allah bagi padaku. Tujuan dia apa?
liyabluwani, kita kata sebagai satu ujian Ustaz kan. Dan apa sahaja kelebihan yang Allah bagi pada kita itu antara ujiannya. Dan kadang-kadang kita nampak ujian ni susah aja. Tapi kesenangan juga adalah satu ujian. Biasanya bila dah susah, bila anak gagal, kena uji sungguh. Bila anak berjaya, tak rasa kena uji pula. Betul. Betul. Baik, berbalik pada soalan Ustaz tadi berkenaan dengan kepentingan kita mempelajari ilmu tajwid. Dan sebenarnya kalau kita tengok kepentingan ni, kita boleh tengok pada takrif itu sendiri. Takrif kita mempelajari ilmu tajwid Ustaz ya. Apa itu kita belajar tajwid ni, apa dari sudut pengertiannya, dari sudut bahasa lughatan wa istilahan kan. Lughahnya kita kata at-tahsin ataupun kita memperelokkan. Istilahan, dari sudut istilahnya apa? Sebelumnya pun dah disebutkan, ilmun yabhathu 'anil kalimatil ilmun yabhathu 'anil kalimatil quraniyah min haitsu i'ta' kullu harfin haqqaha wa mustahaqqaha. Nak disebut satu ilmu yang membicarakan, yang membincangkan tentang kalimah-kalimah, kalam-kalam yang ada di dalam Al-Quran itu. Tak, perbincangannya pasal apa? Dari sudut i'ta'u kullu harfin haqquha wa mustahaqqaha. Maksudnya kita menyebutlah i'ta' bagi ya Ustaz kan. Kita sebut huruf itu, haqquha ataupun kita memberi huruf itu. Kita memberi, maksudnya bila kita membaca tu kita baca dengan hak dia. Bila kita kata hak, ini suatu benda yang wajib kita bagi Ustaz. Bila kita tidak bagi, maknanya kita zalim. Betul saya? Zalim bila kita tak bagi kan. Haqquha wa mustahaqqaha. Kalau perbahasan ulama ataupun perbincangan ataupun penerangan ulama di situ, apa yang dimaksudkan dengan haqquha, iaitu sifatun lazimah. Sifat yang lazim bagi dia, yang tidak boleh dipisahkan. La tufariquhu abadan. Dan kemudian wa mustahaqqaha ai sifatun 'aridah. Sifat yang mendatang. Dan yang penting kita bagi hak dia dulu. Maka di situ kita dapat melihat kepentingan kita mempelajari ilmu tajwid. Apa dia? Maksudnya kita nak pastikan bahawa setiap huruf yang kita sebut, dan setiap huruf yang kita sebut itu kita memberi ataupun kita mengikut, kita menyebut huruf itu mengikut sifat-sifat dia yang sebenar. Jangan kita nampak bila tajwid ni dengung, panjang. Kadang-kadang kita nampak belajar tajwid ni dengung, panjang, pendek. Tu tak cukup dengung, berdosa. Tak, huruf salah sebut. Maknanya satu ilmu yang begitu mulia Ustaz. Kita belajar untuk nak menyebut kalimah kalamullah dengan betul. Sebagaimana ia diturunkan. Sebab ada yang kata Ustaz Fas, dah umur 60 nak belajar tajwid buat apa? Kan buang masa dia kata. Kan buang masa je belajar nak betul-betul huruf ni. Banyak lagi benda-benda buat. Bila cakap pasal hak tadi itu, biasa orang cakap okey, saya sebagai ayah yang bertanggungjawab menunaikan hak ahli keluarga kan. Bila cakap tentang Quran ni, bila Ustaz guna istilah hak tadi itu, maksudnya Quran ini pun kita ada tanggungjawab memberi haknya. Kalau tak belajar sungguh-sungguh kan, mampu sempurna ke tidak tu satu hal kan, tapi kalau tak bersungguh-sungguh, lebih kurang macam tak bertanggungjawab lah tu. Lebih kurang jadi tak jadi tu suka kira Ustaz kan. Sebab kadang-kadang kemampuan kita pun terbatas. Disebabkan kita mungkin dengan sebab kita bukan orang Arab, orang Ajam kan. Jawa bunyi Jawanya walah dalin kadang-kadang. Tapi benda ni perlu kita pelajari. Maksudnya ilmu tajwid itu perlu kita belajar supaya kadang-kadang kenapa sentiasa berlaku kesalahan dalam pembacaan kita. Sebab kita tak nampak sebenarnya huruf itu hak dia apa, dari sudut sifatnya apa, makhrajnya bagaimana. Tak, hukum yang aridah tu kadang-kadang yang aridah tu yang kita lebih-lebih pula belajar. Tak cukup dengungnya, oi berdosa. Habis mufaraqah. Dengan sebab imam tu baca dengung tak ada, mufaraqah tu kah? Kadang-kadang. Maknanya Ustaz, hak anak yang perlu ayah tunaikan. Rupanya hak Al-Quran perlu ditunaikan juga. Sebenarnya hari ini kita nak melihat kepada kita ulang balik ini daripada muka surat 1 sampai 4 ini, kerana kita nak pastikan kita jaga hak-haknya, ya, bacaannya, kefahamannya sebelum kita bergerak ke hadapan. Misalnya itu yang kita ulang banyak kali pun tak apa. Macamlah kita sebagai ayah pun, ibu kena dengar banyak kali apa yang patut saya tunaikan, bukannya sekali belajar waktu nak kahwin tu, lepas tu dah consider done kan begitu. Jadi Ustaz, kalau begitu kita nak dengar sekali lagi daripada kali ini kita gabunglah. Dia mesti kena gabung tu kan. Mana boleh dua orang peringkat antarabangsa kan. Saya memanglah peringkat kecil-kecil. Saya tuan rumah ini kita bagi tetamu. Jadi tuan rumah sambil itu dia biasa borak-borak perkataan manusia kan. Tapi hari ini kita mendengar kalam Allah. Kita nak mendengar balik semula, kalau boleh daripada ayat yang mana tu Ustaz ya. Mungkin kalau boleh
Ustaz Fas, kalau Ustaz Fas saya nak request Ustaz Fas dan juga Ustaz Akhir, ayat 23 dan 24 tu ada satu mungkin dari sudut tadabbur pun besar kat situ. Ya. Okey. Jadi 23 Ustaz Tirmizi, ayat 24 Ustaz Abdul Khair. Saya panaskan Ustaz Akhir lah bagi kita orang dengar kata apa. dan kemudian kita tengok tadabburnya Saya apa buka ya. gelanggang dulu Ustaz. Sila. Okey, Ustaz Akhir, saya baca sedikit. Kali ini saya baca dengan mujawab lah, bacaan yang lambat sedikit, yang satu-satu dan juga berlagukanlah. Okey, insya-Allah. Kalau tuan-tuan yang kat rumah mampu ikut, kalau tak kita dengarkan senyap, itu pun insya-Allah mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum turhamun. Insya-Allah. Minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تفضل أستاذ عبد الخير. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار الله ما شاء الله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اللهم قنا عذاب النار. أعدت للكافرين والعياذ بالله. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi, Ustaz Abdul Khair membacakan ayat 22, 23, 24 sebentar tadi. Allah menyatakan cabaran, ya, cabaran kepada orang-orang yang berada pada yang tidak ingin mengikut kepada kebenaran. Satu, Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan pada Rasul, maksudnya mengabaikan Quran, mengabaikan Rasul. Mengabaikan Rasul sebenarnya nak mengabaikan Al-Quran. Itu sebabnya kalau ada orang kata kita tak nak hadis-hadis ini, sebenarnya dia nak tolak Rasul, dalam masa yang sama dia senang untuk dia nak tafsirkan macam mana sekali apa Al-Quran yang ada dalam Quran. Itu perkara yang tuan-tuan kita kena sedar dalam masyarakat. Kalau ada orang yang kata saya nak ikut pada Al-Quran je, kan, saya tak nak ikut pada Nabi, itu manusia, Quran ini daripada Allah. Perkataan itu sebenarnya kalau kita tengok nanti dalam surah lain, perkataan yang mirip-mirip seperti Iblis. Iblis ni dia kata, apa salah pula aku nak sujud pada Adam, kan? Aku hanya beribadah kepadamu saja ya Allah. Dia beribadah pada Allah tapi dia tak nak ikut kepada cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu soalan daripada Facebook tadi Ustaz, dia cakap tentang mengapa daripada ayat 16 itu ada cerita pasal jual beli, tijaratuhum, kan. Kemudian masuk pada ayat 17 itu cerita pasal sambung balik ciri-ciri orang munafik. Kan? Mengapa ada jual beli dan munafik ini? Untuk maklumat tuan-tuan sekalian, kalau kita flashback balik kepada 1400 tahun yang lepas, bila berada di padang pasir, salah satu peranan orang-orang Arab ini pergi berdagang. Pergi berdagang, ya. Jadi bila pergi berdagang, bila Allah bawakan pasal menukarkan kesesatan dengan hidayah, mereka boleh faham, oh ini macam kita butter, kan. Butter apa, daging okey dengan daging busuk, lebih kurang begitulah. Mana bahasa yang digunakan bahasa yang ada pada zaman itu. Untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Jadi bila kita faham sekarang, tuan-tuan yang terlibat dalam bisnes ataupun tuan-tuan sebagai pembeli lah, ada tak kita nak ambil katakan cawan yang cantik, ya, kita butter dengan cawan yang dah pecah-pecah.
Ya, itu yang Allah bawakan mudah difahami, dan salah satu daripada perumpamaan yang dibawakan dalam ayat yang ke-17, 18, 19, 20 tadi bercerita tentang air dan hujan. Air dan hujan. Pasal apa? Pasal bila mereka berada di tengah padang pasir itu, ketika nak pergi bertijarah, berekonomi itu, kalau katakan tak nampak, kan? Buta, tak nampak dan bisu, memang mereka tak boleh berniaga. Kan? Dan di tengah padang pasir itu mereka jumpa apa, tuan-tuan? Ayat 24 tadi yang Ustaz Abdul Khair baca tadi ialah batu. Kan? Jadi mereka memang nampak batu, ya, memang mencabar cara mereka nak berjalan. Kalau kita kat Mekah ke Ustaz, ya, tengok bukit-bukit batu tersebut, nak travel, nak bermusafir amatlah payah dalam kepanasan itu. Jadi mereka akan menghargai batu, kan, selain daripada batu berhala, batu yang ada dalam perjalanan mereka, menyebabkan mereka kata bahawa ya Allah, memang ini adalah satu cabaran yang kena kepada orang yang berekonomi. Jadi jangan disia-siakan nikmat Islam, jangan disia-siakan nikmat iman. Mari sama-sama kita doa, tuan-tuan. Kita berdoa agar Allah izinkan kita menjadi orang beriman, menghargai iman dan Islam kita, insya-Allah, bersama dengan Ustaz Abdul Khair, insya-Allah. Saya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhabil akhirah. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الثواب وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Khair yang membacakan doa sebentar tadi bersama tuan-tuan. Moga-moga dengan amin, dengan kita sama-sama mohon pada Allah sebentar tadi, Allah kabulkan doa kita menjadi orang yang menghargai iman, menghargai Islam yang kita ada. Kita lahir dalam keadaan Islam tapi kita tidak mahu jadi seperti orang-orang munafik. Mereka berada atas rosy lane, ya, jalan yang berbunga-bunga. Jadi mereka rasakan bahawa pasal mudah sangat, jadi mereka pandang enteng pada hidayah. Itu sebabnya hidayah ini perlu diperjuangkan. Salah satu daripada cara untuk kita sama-sama, tuan-tuan yang berada di rumah, jom kita sama-sama sebarkan hidayah ini, cahaya ini dalam kempen kita Wakaf untuk Ummah. Satu usaha untuk kita berkongsi rasa dan ceria kita bersama Al-Quran. Kalau hati tuan-tuan berbunga-bunga hari ini dengan Al-Quran, pada hari ini amat indah mendengar dan melihat kefahamannya, kita ingin berkongsi dengan lebih ramai lagi. Kalau semalam saya berkongsi tentang pejabat-pejabat polis di seluruh Malaysia sekarang ini sudah pun diedarkan wakaf, tuan-tuan sekalian. Kita ingin sebarkan lagi di hospital, di pusat komuniti, di mana-mana sahaja, agar Quran ini menjadi bacaan di mana-mana. Dan dalam masa yang sama kita memerlukan tuan-tuan terus bersahabat dengan Al-Quran. Kita ada satu inisiatif dinamakan Sahabah Al-Quran. Ya, Sahabat Al-Quran ini apa? Kita bukan sekadar kami bertiga, tetapi tuan-tuan yang berada di rumah boleh bersama-sama. Kita bersama di grup Facebook, ya, di mana kita akan berbincang apa lagi dapatan pasal banyak soalan, banyak input daripada pelbagai ustaz, ulama-ulama yang ada. Kita ingin lebih memahami dan juga kita nak beraktiviti. Mungkin lepas ini dah habis PKP, nanti kita boleh pula berlawat, ya, buat program membantu orang-orang yang memerlukan amal, ya, kita baca, faham dan amal. Dan kalau tuan-tuan ada yang tertinggal berita dan juga siaran sebelum ini, tuan-tuan boleh pergi ke mana? Satu, ke Facebook TV Al-Hijrah.
Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan pergi ke YouTube. Di YouTube mana tu? YouTube My Quran Time. Dan yang ketiganya Instagram My Quran Time, ya. Jadi ini untuk tuan-tuan yang tertinggal ataupun saya nak semak balik. Kadang-kadang baca Ustaz terlupa kan, terlupa apa isinya, tajwidnya macam mana, nak elokkan balik bacaan. Tuan-tuan dijemput untuk bersama agar ini menjadi legacy kita bersama, tuan-tuan, ya. Teruskan kongsikan, share dalam bentuk artikel, dalam bentuk komentar, gambar, video, teruskan, kerana ini adalah usaha bersama kita menaikkan syiar Al-Quran Islam ini ke martabat dunia. InsyaAllah kita berjumpa dalam siaran ulangan pada jam 5 petang, ya, pukul 10 malam dan 6 pagi. Bukan 5 pagi, 6 pagi, insya-Allah. Dan kita bertemu lagi esok, halaman baru kita. Jadi bersedia dengan mushaf, tuan-tuan, halaman yang ke-5. Kita terus sampai hari Khamis.